Sementara kita tunggu dia orang masuk tu, saya nak settingkan recording kita dulu. Okay. Alright. Dan saya akan livekan kat Facebook. Facebook. Sekejap tuan ya. Saya nak set Facebook sekejap. Sesi 3 Finas. Petang ni kita akan sentuh tentang FB page dan copywriting. Copywriting. Alright. Okey. Facebook Live dah okey. Check untuk share screen. Boleh nampak dia buka Google. Tolong tengok, boleh? Okey, terima kasih. Dan sekejap, saya testing untuk share benda lain. Untuk slide. Kadang-kadang bila kita tukar slide, dia akan tak share. Mana? Tips domain. Dan satu lagi copy writing. Okey. Sekarang saya buka dekat okey, slide ni. Oh, ni slide yang tadi punya. Ini kita tutup. Boleh nampak slide ni? Slide nama domain terpelihara reserve ni, reserve domain ni. Yang tadi kita dah sentuh sebab ni. Boleh ya, screen slide ya. Okey, boleh, okey, cantik. Okey. So, boleh nampak sharing screen untuk slide dan juga boleh nampak untuk sharing screen Google. So, okeylah. Okey. Yang pertama sebelum kita pergi ke Facebook page, saya nak tanya dulu. Siapa yang dah ada Facebook page? Sila komen dekat chat. Siapa yang dah ada Facebook page dan siapa yang tak ada? Dua-dua. Siapa yang tak ada, cakap tak ada. Siapa yang ada, cakap ada. Tolong komen sikit. Sementara saya bubuh minyak angin sikit. Minyak angin bukan apa tuan-tuan. Dia bagi hilang ngantuk je. Bagi hilang letih sikit kan. Biasalah satu hari kan cakap. Dia jadi letih tu. Bubuh minyak angin, okey. Alright. Siapa yang ada? Okey. Tianis ada. Rafai tak ada. Indra ada. Nora Shifa tak ada. Puan Rahimah ada. Udia. Francis
malu dah ada 5 page. Ambil. Tak cukup lagi. Nak. Dah ada 5 dah. Cik Jamil pun ada. Dah ada page ya. So, ada yang tak ada dan ada yang ada. Ada lagi yang siapa yang masuk tadi saya dengar? Siapa yang ada page Facebook, siapa yang tak ada page Facebook, sila bagi tahu. Page ni kita kena pastikan kita kena sama ya, kita bercakap tentang perkara yang sama. Bukan Facebook personal. Facebook personal ialah Facebook. Facebook page ialah dia bukan personal, dia memang untuk bisnes. Tak payah buka baru. Nak buka page, kena ada personal. So, dah ada personal, cantik lah. Okey lah. Kita cuma nak proceed tambah satu lagi, Facebook page. So, maksudnya, Facebook ni ada 2. Satu, Facebook personal. Facebook personal tak boleh buat iklan. Okey, yang tu kita kena faham dulu, asas dia. Facebook personal tak boleh buat iklan. Okey. Untuk nak buat iklan, kena ada Facebook, satu lagi nama dia Facebook page. Sebut Facebook page ni, boleh buat iklan. Itu beza dia. So, sekarang ni, Cik Jamil kata, page ada, Jamil Muttalib. Okey, tak apa, asalkan ada, tak kisah. It's okay. Kalau ada, it's okay. Kalau tak ada, sekejap lagi saya tunjuk. Tapi yang mana yang ada, sabarlah sekejap ya. Sebab kita nak selaraskan bagi semua ada. So, siapa yang dah ada page, sabar sekejap. Tak lama pun kita nak buat page ni. Tuan-tuan yang dah ada pun faham kan. Nak buat page ni sekejap je. Dia bukan macam nak buat website. Dia beberapa minit dah siap dah page tu. Cuma nak letak setting je kan. Edit je. So, bila dah siap page tu, barulah saya pergi ke sambungan ke seterusnya, iaitu copywriting. Tips copywriting ya. Untuk hari ini, session kita ni, kita pendekkan, kalau ikut kepada jadual asal tu, kalau ikut jadual asal, dia macam dengan, jadual tu dibuat untuk kita face-to-face training. So, face-to-face training ni maksudnya, pagi 1 jam setengah, kemudian rehat setengah jam sebab nak minum semua kan. Kemudian kita sambung lagi 1 jam setengah, kemudian kita rehat 1 jam. Lepas tu kita sambung sejam setengah lebih kurang, kita rehat lagi untuk minum petang setengah jam. So, banyaklah waktu rehat tu. Tadi kan kita sekejap-sekejap je waktu rehat 10 minit kan. So, 1 jam je kita rehat. Untuk tengah hari ni lama sikit, itu pun ada yang tak sempat. Saya rasa tak sempat nak makan ke apa ke, nak solat dan sebagainya. 1 jam ni sekejap je sebenarnya kan. Jadi bila saya squeeze tu, dia cepatlah sikit kita punya session ni habis hari ni. Cantik lah. Cuma kita nak pastikan Cik Ali seronok. Cuma saya nak pastikan modul kita ni habis. Modul kita yang patut habis hari ni habis. Yang tu yang penting. Okey. Takut membawa-bawa sampai kelewat petang semua kan. Allah, semua dah letih ya. Tambah-tambah ni online tu kan. Bukan semua orang tahan nak tengok laptop ataupun komputer ke handphone. Tambah-tambah handphone kan dah lah kecil. Aduh. Seksa kan. It's okay. So begitulah kita punya programnya. Saya pendekkan rehat, walau bagaimanapun dia punya hours untuk modul tak lari. Hours untuk modul tetap akan habis ikut jadual ataupun ikut modul yang ditetapkan. Nombor 1. Nombor 2. Tentang video. Sekali lagi saya jelaskan, ada yang WhatsApp tadi. Sekali lagi saya jelaskan, jangan risau, setiap kita punya session sekarang ni sedang online live. Sedang live dekat Facebook Live. Facebook Live Group. Saya memang tak bagi lagi link untuk Facebook Group tu. Nanti petang, selesai semua saya agak bertenang sikit, baru saya bagi link dalam WhatsApp Group. So, klik link tu, nanti admin akan approvekan tuan-tuan untuk masuk ke grup tersebut. Bila masuk grup tersebut, boleh nampaklah semua
video-video yang tadi, yang sebelum ni, yang sebelum ni, macam Facebook biasalah ya. So rujukan boleh ada kat situ. Okey, nombor 2 berkaitan dengan ni rakaman ni. Selain daripada live kat Facebook, kita ada backup, iaitu rakaman skrin ni di Zoom dan juga di QuickTime ni. Jadi yang tu saya akan upload dalam YouTube dan saya akan bagi link dalam WhatsApp group. Yang paling penting sekali ialah yang saya risau, semua tu saya tak risau sebab memang dah sedia. Yang paling saya risau sekali, ada yang terlepas pandang bab grup WhatsApp ni. Itu yang paling saya risau. Minum sikit So, perkara penting, semua saya akan dalam WhatsApp group dulu. Jadi, silalah pastikan satu, WhatsApp group ada. Dalam tu, nama dia Pemantauan Finas. Grup Pemantauan Finas. Ada dalam tu kalau ada, okey. Sebab ada dalam, kalau tak salah saya 2 orang lagi yang tak ada, tak accept invitation. So sila PM saya siapa yang tidak ada dimasukkan dalam WhatsApp group, sebab yang tu pentingnya untuk sebarang update, termasuk link video, termasuk nota dan sebagainya. Okey, sekarang kita mulakan dengan Facebook. Macam saya kata dalam sesi yang sebelumnya tadi, sekarang ni daripada satu zaman ke satu zaman kita kena faham bahawa social media dia berubah mengikut zaman. Tapi yang zaman-zaman tu mungkin kita belum sempat lagi online ataupun mungkin tak banyak lagi orang online, tapi sejak kebelakangan 10 tahun kebelakangan ni sudah ramai orang yang online, apatah lagi sekarang ya, tahun ni. Lagilah ramai disebabkan pandemik. Okey. Bermula dulu yang meletup terus online ni ialah Facebook. Lepas Facebook, Instagram ataupun dikenali sebagai IG, Instagram. Okey. Kemudian dia tidak mengambil alih, dia cuma penambahan. Tapi berdasarkan kepada kajian kepenggunaan di seluruh dunia, penggunaan Facebook masih lagi yang tertinggi dalam social media. So, sebagai kita bisnes, kita kena ambil dua-dua, Facebook dan Instagram. Twitter terpulang dan juga TikTok terpulang. Boleh tambah bagus sebab dia ada kumpulan-kumpulan tertentu yang menggunakannya. Okay? Tapi yang majoriti yang mendominasikan online social media sekarang ialah 2 ni. Facebook dan IG, Instagram. TikTok dah mula dah. Tapi TikTok ni, macam saya kata sebelum ni, buying power kurang. Sebab TikTok banyak digunakan oleh contohnya BBNU lah ya, budak-budak baru nak up. Contoh saja kan marah. Ada juga sekarang ni macam member saya pun sekarang ni dah mula dah shock dengan TikTok pula. Mana nak tahu dia peredaran masa tu. Dia akan jadi macam tu kan. Okey. So, yang saya nak bagi tahu ialah untuk bisnes kita kena serang di mana sudut yang kita boleh dapatkan customer. Dalam konteks kita ni, 2 yang penting, Instagram dan juga Facebook. Kalau ikut kajian penggunaan, Facebook banyak digunakan oleh, bukan semua, ramai. Majoriti pengguna dia ialah 35 tahun ke atas dan pengguna Instagram 35 tahun ke bawah dan pengguna TikTok 25 tahun ke bawah. Akan tetapi, ada orang 40 tahun ada TikTok, ada 50 tahun ada Insta, ada IG, ada. Itu tak dinafikan, cuma kita ikut kepada perangkaan kepenggunaan. Yang ni kita kena faham sebab penting untuk nanti kita nak buat pemasaran online. Okey.
Sebab apa kita kena buat Facebook page? Sebab kita nak menggunakan Facebook ad. Facebook page, ada orang buat Facebook page, tapi dia hanya membezakan antara personal dan business. Itu je, personal dan business. Personal untuk personal, business page. Okay, bagus. Yes, itu pun objektif dia. Objektif yang paling utama kita menggunakan Facebook page ialah untuk buat Facebook ad. Tak buat Facebook ad tak boleh ke? Dalam Facebook page tak buat Facebook ad tak boleh ke? Kalau kita yang tidak ramai followers, kalau kita tak ramai likers, kalau kita yang biasa-biasa bisnes, bukan macam dengan artis semua lain lah kan. Macam dengan apa ni, kalau ada yang Facebook dia ratus-ratus ribu malah juta, it's okay. Tapi yang kita ni macam saya ni, berapa orang sangat yang ada kan. So ia tak okay. Kalau dari segi bisnes tak okay. Kenapa? Sebab dalam Facebook, katalah kita ada Facebook kan, kita ada Facebook. Bila kita ada Facebook, followers kita ada berapa orang? Gang kita ada berapa orang? Pendek kata, kita ada member dalam tu berapa orang? Katalah 1,000. Kita naik sikit lah, 10,000. 10,000. Tapi orang yang baru pula rasa, 10,000 banyaknya. Orang yang baru lah. Okey, kita letak 1,000 lah dulu ya. 1,000. Ada orang rasa 1,000 amat banyak tu, 1,000 tu. Okey. Daripada 1,000 orang, apa yang kita post, dia bukan nampak 1,000 orang, nampak tak? Dia akan nampak dalam 5% sahaja yang akan nampak setiap kali kita post tu. Bukan ke 1,000 orang nampak. Kalau 10,000 kita punya orang dalam Facebook kita tu, ya, followers ataupun likers ataupun member kita ke, 10,000 katakan. Yang nampak bukan 10,000. Pagi ni cuaca mendung. Contoh kan. Bukan 10,000 nampak. Yang nampak ialah di antara 10,000 tu yang berjumlah lebih kurang 5%. 5% daripada 1,000 berapa? Kalau 1,000, 5%, kalau 10% daripada 1,000 baru 100. Kalau 5% lebih kurang 50 orang je. Maksudnya, kalau kita ada 1,000 orang, hanya nampak satu post kita, lebih kurang 50 orang je. Dia punya cara dia buat macam tu ya. Siapa yang nampak tu? Selalunya orang-orang yang selalu tengok lah kita punya post tu. Orang tu yang nampak. Walaupun dia dalam kumpulan kita, walaupun dia dalam Facebook kita, tapi dia tak nampak semua apa yang kita post setiap kali. Sebab tu, orang yang aktif Facebook, dia akan post at least 3 kali sehari posting dia. Sorry, saya bangun sikit. 3 kali sehari. Sebab apa dia hantar 3 kali sehari? Sebab yang tadi dah. Sebab 5% dia nampak setiap kali post. Jadi dia nak tingkatkan orang yang nampak, dia perbanyakkan posting. Pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali, ataupun pagi sekali, petang sekali, malam sekali, macam itulah ya. Mengikut berapa ramai orang tengok. Tapi ramai-ramai orang tengok pun, lebih kurang 5% dia yang Facebook bagi nampak. Ini bukan orang nak tengok dia Facebook bagi nampak. Clear kat situ ya. So maksudnya, kalau kita hanya ada 1,000 orang dalam kita punya Facebook, kalaulah kita iklan apa-apa, ya, yang nampak hanya dalam 50 orang je. 50 orang aja nampak. Okey, patah balik ke rekod marketing, di segi marketing wise ya. Di segi marketing wise, lebih kurang maksimum 5%. Kalau 10% dah tinggi. 5% ataupun maksimum 10%. Kita ambil 10 maksimum. 10% daripada orang yang tengok kita punya iklan yang akan bertindak. Jadi kalau 10% daripada 50, apa? 10% daripada 50 maksudnya hanya 5 orang sahaja daripada 1,000 orang yang dalam Facebook kita, 5 orang aja keberangkaliannya yang akan bertindak dengan iklan kita.
Itu pun maksimum kalau ikut kepada kaedah marketing wise, ya. Kaedah marketing yang orang dah buat kajian dah ni. Right? Faham ya? Kalau dah 5 orang bertindak, berapa orang nak beli? Bertindak tu tak semestinya beli. Bertindak mungkin dia nak tahu lebih lanjut. Bertindak mungkin dia angkat kepala, oh, ya ke? Macam tu je contohnya kan. Begitulah. Okey, sebab tu kita perlukan Facebook Ad. Sebab apa? Sebab Facebook Ad dia akan keluar daripada kita punya kepompong. Kepompong tu ialah kita punya geng 1,000 orang tadi lah. Kalau 10,000 Facebook kita, 10,000 tu sajalah yang ada. Tapi dengan Facebook Ad, kita boleh cari dalam 10,000 yang kita sedia ada dan kita boleh cari, kita boleh keluarkan iklan tu di tempat-tempat yang kita tentukan mengikut apa yang kita nak. Tak semestinya orang dalam kita punya lingkungan Facebook sahaja. Clear ya? So sebab itu kita nak guna Facebook Ad. Itu satu, Facebook Ad. Nombor 2, Facebook Live. Facebook Live dia tak sama dengan kita rekod video. Rekod video, upload, post ke Facebook. Dia sama macam dengan kita posting biasa. Tapi kalau Facebook Live, dia boleh keluar daripada kita punya geng tadi. Kita punya kepompong tadi ya. Kita punya followers ke, ataupun member ke, ataupun likers ke, macam itulah ya. Kepompong tadi tu. Okey. So, persoalan dia. Ada tak orang buat Facebook like? Ada tak orang buat Facebook ad untuk orang like? Ada. Dia tak jual barang. Apa sebab dia suruh like? Sebab dia nak kumpul bagi banyak. Pasal apa? Sebab dia tahu 5% daripada orang yang mengikuti dia tu akan nampak. So, kaedah dia ialah kalau dia tak nak guna Facebook ad pada suatu masa nanti, sekarang dia laburkan duit untuk orang kenal follow dia. Orang kenal dia, like dia. Bila like dia, possibility untuk next time dia dah post dah mula berkesan. Sebab apa? Sebab kalau dah naik ke 100,000, 100,000, 200,000, malah kalau 500,000, dah ramailah orang yang nampak tu. Bergantung kepada percentage tadi. Bukan bilangan orang. Okay? Tu sebab dia orang nak sangat yang likers ni. Tapi yang paling penting ialah macam orang-orang yang kita selalu dengar lah, dia mesti organik. Organik ni maksudnya apa? Dia bukan baja, tuan-tuan. Dia bukan baja, organik tu bukan. Organik ni maksudnya likers ataupun followers yang original, yang genuine, yang siapa tu? Cikgu Yasir, aku nak follow lah. Contoh macam tu. Bukan kita bayar ke, kita apa, kita beli pakai bagi masuk semua kan, like semua. Tak. Sebab orang-orang ni bila tak genuine, dia tak berapa nak efektif sangat. Okay, tak berapa nak efektif. Okay. Ada soalan tak setakat tu? Kalau Anis tanya Facebook ad kena bayar tak? Ya, kena bayar. Nanti sekejap lagi kita tengok macam mana bayaran dia, macam mana nak buat. Indra tanya, I do video and share it. Okay, bagus. Share bagus. Buat video dan share. Bagus. Tapi kita share video, katalah kita share video. Kalau Facebook, kita post video kat dalam Facebook lah. So dia masih lagi dalam lingkungan yang sama. Dia tak keluar dari situ. Tak keluar. Nak keluar macam mana? Suruh orang share. Satu. Nombor 2, nak keluar macam mana? Facebook Live akan bawa kita keluar daripada kepompong kita yang ada 1,000 ataupun berapa ribu orang sahaja tadi. Kalau tidak, hanya 5% daripada orang yang ada dalam Facebook kita itu saja yang nampak setiap kali kita post. Okay? Alright. So, post untuk di-share. Saya kata ni tips. Kemudian, Google Trigger Sharing ni saya dah sebut dah awal tadi dalam session yang pertama tadi.
Google sangat suka. Dia panggil sistem crawling, kita panggil crawling. Crawl. Merangkak. Siapa share. Dia macam hantu lah. Siapa share. Oh, dia ni share. Okay, ambil dia. Pergi ke page depan Google. Dia ni share. Pergi. Google sangat suka orang yang sharing, maklumat yang sharing. Sebab tu kalau kita tengok yang tadi kan, kita search tadi kat Google, kat Google search. Contoh saya tunjuk kat depan ni. Kita search. Katakanlah saya nak cari teknik buat video. Contoh. Bila dah teknik buat video, memanglah ia akan keluar video. Kan? Kalau video keluar, yang banyak dia ialah YouTube lah. Dia kan keluar YouTube. Kemudian lepas pada tu apa yang dia keluar? Dia keluar, ini ialah password pula dah. Ini ialah website. Ni, domain website kan? Tapi, dia jual video ke? Tak. Yang keluar, mungkin dia jual video. Mungkin dia buat perkhidmatan videografi. Mungkin saya pun tak tahu. Mungkin. Tapi yang pasti, yang keluar di sini ialah bukan servis-servis dia yang tu. Yang keluar ialah ni. 5 tip mudah untuk jadikan suntingan video lebih ... Maksudnya apa? Sharing. Dia share. Ini orang cari. Jadi bila orang cari yang ni, nampak ni. 3 tip buat video marketing. Sebab apa keluar sini? Sebab dia share. Mazuki, cara buat video menarik pun share. Yang ni, 6 apps terbaik untuk buat video. Share. 8 cara buat video bisnes. Share. Tak ada pun, ya kalau kita cari teknik buat video, orang video yang keluar. Kalau orang yang buat servis video, buat video. Buat video pula. Ini pun berkaitan dengan sharing. Kecuali, yang ni dah selalu orang guna ni. Sebab tu dia naik atas. Selalu orang guna. InShot, ini apps untuk nak edit ni kan. Tuan-tuan mentau kan, Viva ni kan. Ni selalu orang guna, memang dia naik atas. Selain daripada tu, sharing. So, Google suka benda-benda yang share. Alright? Okay. So, seterusnya. So sekarang ni kita faham bahawa sebab apa kita perlukan page? Sebab nak buat Facebook ad. Sebab apa kita nak buat Facebook ad? Sebab dia boleh keluar daripada kita punya masyarakat yang ada dekat dalam Facebook kita. Yang tu. Bagaimana kalau kita tak ada bajet nak bayar ad? Okey, tak apa. Nanti. Tak ada bajet Oh, dahsyat. Tak ada. Okey, tak apa. Tu relax dulu. Nanti kita buat setting Facebook, kita tengok Alright. Sekarang ni saya nak bagi semua faham kenapa nak kena buat Facebook page, kenapa nak kena buat Facebook ad. Okay, sekarang dah faham yang tu clear ya? Okay, next. Tips untuk Facebook ad dengan Insta ad. Facebook dengan Instagram adalah satu syarikat yang sama. Facebook, Instagram, tambah satu lagi rakannya iaitu WhatsApp. WhatsApp pun satu syarikat yang sama. Ya, Facebook, Instagram, WhatsApp, satu syarikat yang sama. Okey. So, tapi dia punya dain berbeza kan. Orang lain, tak syok guna Facebook, guna Insta lah. Insta dengan Facebook apa buat susah baik guna WhatsApp. Sebenarnya tiga-tiga tu geng. Kita je yang bergaduh kat luar. Dia orang geng kan. Macam dengan Coca-Cola kan. Jangan minum Coca-Cola, bahaya. Contoh kan. Dia pergi kedai Petronas, beli Heaven and Earth. Yang ni lah sihat. Heaven and Earth. Fresh orange, minum. Cuba tengok betul-betul. Heaven and Earth apa keluar? Coca-Cola juga. Macam tu lah kan. Lebih kurang lah macam tu lah. Ni marketing punya plan. Okay. So, tips dia apa? Yang pertama, kalau kita nak buat Facebook ad, yang penting nombor 1 ialah avatar ni ialah dia bukan orang yang kita tengok filem orang biru tu, yang tu avatar juga kan. Avatar ni orang, kelompok
masyarakat, kelompok potential customer yang kita nak pilih. Yang ini kita kena hati-hati sebab kita punya produk selalunya milik kita, termasuk saya sendirilah ya. Milik kita rasa best. Semua orang akan rasa macam tu. Okey. Yang ni kita cakap berkenaan dengan marketing ya. So kita kena telus sebab ni. So bila benda ni kita best, kalau orang tanya, ini sesuai untuk siapa? Ini sesuai untuk semua orang. Bila kita sebut sesuai untuk semua orang, marketing kita dah kurang berkesan. Memang produk ni boleh guna untuk semua orang, memang. Tapi siapa kita nak target besar dia? Contoh, ubat gigi. Semua orang pakai ubat gigi. Tapi ubat gigi ni untuk orang yang sakit gigi. Kita fokus untuk orang sakit gigi. Ini lebih baik sebenarnya. Okay? Tapi jangan terlalu berfokus sampai terlalu niche sangat. Contoh, ini ubat gigi yang kita gunakan untuk orang sakit gigi di mana gigi kanan sahaja yang sakit dan dia umur mesti 65 tahun 3 bulan dan mesti lelaki. Yang ni tak boleh. Yang ni tak berkesan. Ni terlalu kecil sangat pula. Jadi sederhana. Nah, macam mana nak tahu sederhana ke tak? Nanti kita buat setting, kita akan nampak sederhana ke tak. Alright? So, trending iklan macam mana? Maksudnya di sini ialah awal tadi saya bagi tahu. Berkesan tak berkesan Facebook ad bukan sebab Facebook ad. Berkesan ataupun tidak Facebook ad bergantung kepada setting dan bahan yang kita promotekan. Bukan sebab Facebook ad. Facebook ad dia macam ni. Kalau kita bezakan di segi bukan online ya. Kita ada produk, kita nak jual produk. Tanpa online apa kita buat? Kalau kaedah dulu, kaedah biasa. Kita buat design flyers. Okey? Buat design flyers, buat banner. Alright? Okey, banner ni banner ni sama banyak ke dengan flyers kita buat? Tidak. Banner kita letak di tempat-tempat menarik yang orang ramai boleh tengok. Flyers kita nak edar ke tangan orang. Betul kan? Okey. Banner kita letak kat mana? Kat simpang jalan. Contohnya ya. Kat siapa kita bayar? Kat majlis perbandaran. Okey, nak bagi clear lagi. Okey. Flyers kita bayar kat siapa? Okey, flyers kita bayar juga. Satu, kita bayar photostat ataupun buat printing. Okay. Flyers, kita buat design cantik. Kita bayar kat printing ataupun photostat. Printing, kualiti cantik, mungkin color. Photostat, macam mana yang kita tahulah, photostat lah. Okay. Macam mana nak edarkan? Nak edar sendiri, tak larat. Oh, bolehlah edar sendiri, tapi tak larat. Ataupun makan masa yang lama. So, macam mana cara nak sesuai ataupun cepat untuk nak edar? Upah orang lah. Ada orang buat servis untuk nak edarkan pamphlet. Kat siapa dia nak edar, kita kena bagi arahan yang tepat. Kita tak boleh, okey ni 5,000 pamphlet kau edar? Cakap macam tu, ikut suka hati dia, nak buat macam mana pun, jangan salahkan dia. Sebab kita suruh edar, kita tak bagi tahu di mana, kita tak bagi tahu kat siapa. Contoh, kalau kita kecil sikit kita punya ni kita kecil sikit kita punya target tu, bagi tahu kat dia. Ni 5,000 pamphlet, kau jangan edar kat kawasan lain, kau edar kat dalam taman tu saja. Lebih ke tak lebih ke, habiskan dalam taman tu. Kemungkinan besar, semua taman tu, satu taman tu dapat pamphlet kita, malah ada yang dapat 2-3 kali pamphlet pun ada yang sama. Sebab apa? Sebab arahan kita jangan pergi keluar. Dalam taman tu aja edar. Betul kan? Okey. So, apa kena mengena dengan Facebook ad? Facebook ad sama dengan kaedah yang tadi ni, buat flyers. Google ad sama macam kaedah buat banner. Itu perbezaan dia. Facebook ad, kita ada bahan. Alright? Kita ada bahan. Bahan kita apa? Kalau buat flyers,
Mana boleh photostat dan edar flyers, edar video, tak boleh dulu. Flyers tu bahan cetak lah kan, boleh edar yang tu je lah. Tapi untuk Facebook, kita ada dua pilihan. Satu, design, which is selalu kita panggil poster. Satu lagi, video. Okay, alright. Macam dengan tadi, kalau kita beza dengan kaedah biasa, ada dua kaedah untuk buat printing. Satu photostat, satu printing. Printing, color dan kertas dia cantik. Jelas. Satu lagi photostat. Memang hitam putih dah. Kadang-kadang clear, kadang-kadang tak. Ikut nasib lah kan. Ikut kedai. Alright. So, bila edar, orang tengok buat tak erti je. Kadang-kadang orang dapat orang buang. Letak kat rumah pun orang tak tengok pun. Letak atas pagar pun orang buka pagar jatuh longkang je. Tak buat tak tahu je. Tak boleh kita salahkan orang yang edar pamphlet tu ataupun flyers tu. Sebab dia ikut arahan betul dah. Dia dah edar dah di tempat mana yang kita nak. Cuma sebab apa orang tak nak tengok? Sebab tidak menarik. Mungkin orang tengok kalau yang printing tadi. Sebab apa orang tengok? Sebab mungkin dia color. Mungkin kertas dia tebal sikit. Mungkin orang rasa sayang bila dapat tu, rasa macam sayang pula nak buang. Contohnya, Giant, Tesco, apatah lagi IKEA buat promotion. Dia minta ke? Dia bagi buku terus. Semua produk ada dalam tu. Dia minta duit kat kita ke? Tak, dia bagi free. Cantik. Tambah IKEA kan? IKEA bukan dia cerita pasal design ke, pasal apa ke dalam dia punya majalah. Semua pasal produk dia. Tapi setengah orang, dia sayang nak buang magazine, majalah IKEA tu. Sebab apa? Sebab cantik. Dia simpan dekat rumah. Sama dengan flyers yang tadi. Sama dengan kaedah Facebook ad. Kalau kita buat poster, kaedah biasa ya, berbanding poster dengan video, orang sekarang dia lebih menghala ke arah video. Orang sekarang makin malas untuk membaca. Orang sekarang hanya pandang sahaja, kalau menarik baru dia terstop sekejap untuk baca. Kalau menarik lagi baru dia bagi konsentrasi untuk baca. Tapi dengan video, dia terpaksa tengok sebab video ni memang dijadikan video ni memang menarik untuk nak tengok saja. Dia memang macam tu. Okay. Beza dia menarik lagi ataupun biasa sahaja. Itu saja beza dari segi video pula ya. So maksudnya di sini, kalau dari segi efektif, antara poster dengan video, Facebook, dia boleh kata video dengan kos yang sama, yang kita laburkan, kos yang sama, yang kita keluarkan. Katalah kita keluar RM50. Kalau kita guna poster, mungkin yang tengok hanya 1,000. Saya bagi contoh aja. Tak tepat ya. Lebih lagi kalau ikut kepada Facebook ad ya. Lebih lagi. Saya bagi contoh aja. Kalau poster yang tengok hanya mungkin 1,000. Itu terlihat. Tengok ni apa? Tengok ni dia terlintas kat situ je. Tengok je. Okay. Tapi kalau video, dia akan jadi 3 kali ganda daripada poster tadi. Sebab orang nak tengok video tu. Keberangkalian untuk orang bertindak adalah kepada video. Lebih lagi bertindak ke video tadi. Ada yang tak perlu video ada yang sangat perlukan video. Dia tengok kepada produk. Ya. Contoh, buat iklan satu, teknik fotografi. Contoh katalah buat kelas fotografi kan. Teknik fotografi, belajar kaedah buat iklan, poster. Buat Facebook ad. Kalau ikut pengalaman yang lepas dan juga tanya orang-orang lain yang ada pengalaman dalam Facebook ad, berbanding dengan buat video terus, kita nak suruh dia orang buat apa? Kita nak buat apa? Kelas. Okey. Buat satu video cantik, terus cakap, nak anda buat video yang macam tadi, saya buat video ni dalam masa, saya boleh ajar anda buat video sebegini dalam masa 1 hari. Daftar sekarang. Itu lebih efektif daripada kita cerita panjang-panjang dalam poster tadi. Walaupun video yang kita gunakan tu tak berapa nak profesional sangat kalau yang bukan berkaitan dengan videografi dan fotografi lah.
Kalau videografi dengan fotografi, mestilah kena video yang cantik. Sebab expectation orang, nak video, nak foto yang cantik, mestilah orang yang buat iklan ni pun cantik kan. Buat video tu maksud saya. Kalaulah macam dengan produk. Produk ni sakit. Ni. Kita buat flyers, poster cantik-cantik. Kemudian buat Facebook ad. Berkaitan dengan nak jual minyak ni, minyak angin ni. Okay, kita post dekat Facebook ad. Dia akan jadi berbeza kalau contohnya saya, tak kira siapa pun kan, cakap tak perlu orang tu cantik ke, tak perlu orang tu famous ke, tak perlu. Apatah lagi kalau dia cantik dan famous, lagilah bagus lah. Tapi tak perlu pun. Sebab apa? Sebab dia lebih efektif. Contoh, saya selalu pening kepala. Bila saya guna minyak ni, alhamdulillah lah, dah seminggu dah saya guna, pening kepala saya tiba-tiba hilang lah. Tu dia. Buat iklan. So, orang lebih faham, orang lebih tak perlu baca apa, cuba orang tengok tu, oh okey, minyak pening kepala. Itu je. Orang lebih faham. Itu maksudnya, kalau tanya saya, video dengan poster mana, saya memang sokong 200-300% saya nak video juga sebagai iklan Facebook ad. Kan? Itu ikut saya lah. Tak semestinya tepat lah ya. Tapi ikut saya, pengalaman yang buat sebelum-sebelum ni, dan saya discuss dengan member-member yang memang biasa dengan Facebook ad, memang semua bersetuju lah. Video. Ia adalah pilihan yang terbaik. Okey. Iklan ni, ni satu lagi. Iklan berkala mengikut lokasi. Maksudnya apa? Jangan kita target satu Malaysia. Apatah lagi satu dunia. Jangan. Kita, walaupun target kita satu Malaysia, tapi kita buat iklan secara berkempen. Ikut tu. Saya bagi tahu kat sini perkataan berkala. Berkala tu maksudnya apa? Untuk 1 ataupun 2 minggu ni kita buat kawasan Selangor. Contoh. Untuk 2 minggu lagi kita buat di Pahang. Untuk 2 minggu seterusnya kita buat di Sarawak. Kita boleh pilih location-location ni. Okay, dalam setting Facebook ad. Jangan terus Malaysia terus. Sebab apa tau? Kaedah dia senang aja. Contoh, kita ada 5,000 flyers yang kita dah photostate. Contoh macam tadi ada 5,000. Okey, 5,000 flyers ni, 5,000 ni, kita nak edar kat mana? Okey, 5,000 ni saya nak kamu edarkan seluruh Malaysia. Alamak. Orang yang edar tu dia akan ikut arahan. Dia akan edar seluruh Malaysia. 5,000 tu bagi habis. Tapi dia tak, impact dia tak begitu tau. Sebab 5,000 memang habis, tapi seluruh Malaysia berapa juta orang. Berbanding dengan, okey 5,000 ni, aku nak kau habiskan edar di taman ini. Bayangkan betapa ributnya kita punya taman tu dengan kita punya flyers. Faham tak dia punya konsep? Sama aja. So, sebab tu kalau kita ada certain budget, kita fokuskan ke certain location. Okay? Siapa? Siapa tu nanti kita bincang. Ikut produk yang tu, sebenarnya ikut produk ya. Siapa tu ikut produk. Siapa tu pun penting. Itu yang dipanggil sebagai avatar. Okay. Target income. Target income ni orang kata tak ada target lah. Ikutlah apa dapat. Tak boleh. Tak boleh. Di segi marketing, kita tak boleh ikutlah apa dapat. Tak boleh. Kita mesti ada target. Contoh. Katalah sebelum tu saya ternampak ada chat. Saya takut lupa. Okey, saya tengok dulu. Chat. Okey. Kalau tak ada bajet, okey, tak apa. Nanti sekejap. Nanti kita tengok bajet. Sorry mencelah. Registration domain berapa orang tadi ya? Okey. Okey, Cik Firdaus. Firdaus tanya. Okey, kejap Firdaus. Berapa orang tadi ya? Yang apa, yang nak tengok registration ni, saya pun tak ada perangkaan tu. Sebab dia orang direct terus register. Saya tak tahu berapa orang tadi. Kalau ada tadi, session kita ada 16. Tapi yang saya pasti, ada 3-4 orang tak boleh daftar. Yang pastilah, yang tak pasti belum tentu. Saya boleh check nanti lepas sesi ni lah kot. Saya check.
Yang update sini dah tu tak sampai 10 lah, tapi mungkin ada yang dah daftar tapi dia tak update dekat dalam chat. Okay, timing of post our service tu pun nanti. Sekejap. Cik Alif kata belum. Tapi siapa yang belum, saya dah update link dalam WhatsApp group. Tengok dalam WhatsApp group. Sila settlekan secepat macam dengan saya kata tadi ya. Cik Fidah ada risau lah. Sebab takut ada yang tak boleh akses esok masuk ke website kan. Sebab macam saya kata tadi, unit technical yang nak selesaikan bug domain ni, dia sedang ada di HQ untuk nak proses domain kita tu supaya boleh guna website esok. Kalau kita register esok, takut terlewat, tak sempat pula nak akses masuk ke website. Petang esok kita nak start kan. Master break kejap lagi saya register. Ya, okay, no problem. Okay, boleh. Okay. Dalam WhatsApp group saya ada bagi link, klik link tu dan saya ada snap gambar. Ikut je arahan dalam WhatsApp group tu. Okay. Pilih individu. Itu antara pilihan individu. Dan kod pun ada dalam dalam WhatsApp group tadi ya. Okey. Berkaitan dengan duration. Nanti saya akan jelaskan yang tu. Tapi yang ni tentang income. Nak dapat income berapa, mesti ada target berapa yang kita nak dapat. Mesti ada target. Ya. Contoh. Katalah kita buat apa? Katalah fotografi lah ya. Fotografi, antara fotografi servis yang kita buat untuk corporate lah katakan ya. Satu bulan satu corporate je kita target. Satu bulan satu je tak apa. Target satu je. Macam sikit tapi ada orang kata satu bulan satu pun susah dapat kalau satu bulan satu, setahun dah jadi 12. So kita tengoklah macam mana yang sesuai dengan kita punya servis. Kalau macam dengan kedai makan contoh dia, berapa orang nak orang datang ke kedai makan kita satu hari. Satu hari saya nak tak kurang daripada 100. Okey, kita letak 100. 100 target. 100 target orang 100 target orang, seorang makan berapa? Contohnya kan. Seorang makan dalam RM10. Dah 1,000. Contohnya kan. 1,000. Okey, nak dapat 1,000 balik tu, nak dapat 1,000 sale, income kita nak dapat 1,000, hasil dari Facebook ad ni, kita mesti investkan tak wajib tapi ikut kaedah marketing dan ikut pengalaman orang yang biasa dengan Facebook sebelum ni, kita keluarkan 10% daripada berapa yang kita target. Lagi lebih, lagi bagus lah. Lagi lebih, lagi bagus. 10% daripada berapa yang kita nak dapat tu. 10% daripada situ ialah kita punya investment untuk marketing Facebook ad. Ini mengikut kaedah marketing yang biasa orang buat yang sebelum ni yang berjaya. Alright? Kita tak boleh keluarkan modal RM100 untuk marketing tapi kita nak dapat 10 ke 20 ribu. Itu boleh dikatakan agak mustahil dan jika ada orang kata macam tu, saya nampak ada dalam YouTube semua, ada yang buat macam tu, yang kata boleh dapat semua dia buat, minta dia buktikan kalau ada bukti. Saya berani sebut ni sebab ikut pengalaman yang dah beberapa tahun ni, dan bukan saya seorang, grup Facebook ad ni yang dah biasa sangat dengan Facebook ad ni. Kalau ada macam tu, okay, macam mana teknik buat, bagi tahu macam mana teknik buat. Contoh macam tu. Sebab hebat sangatlah tu. Sebab ikut perangkaan asal ialah kena invest 10% daripada berapa yang kita target. Okay, alright. Lekat pagi cakap kan. Suara dah lekat lah, tak apa. Alright, seterusnya. Kalau dulu Insta masih lagi sama, video tak boleh lebih daripada 1 minit. Kalau Facebook boleh sampai 3 minit. Malah ikut daripada hujung tahun lepas 2019, bila kita buat video 1 minit lebih,
Ya, 1 minit lebih ni. Facebook dia suggestkan kepada kita supaya naikkan video tu selama 3 minit. Sebab apa? Sebab dia nak bantu kita untuk perbanyakkan lagi. Ya. Ni ada pesanan daripada Cik Firdaus daripada Maini. Yang sudah register, terima kasih. Yang belum register, secepat mungkin register. Kami nak buat registration ni maksudnya, dia orang technical nak sambungkan kita punya domain yang dah kita register tadi, nak sambungkan ke website supaya esok boleh guna. Dia yang tu kena buat manual. Satu, one by one. Macam saya kata tadi, Maini pun dia tergolong dalam SOP punya juga, PKP ni. Ada waktu kerja dia dan had pekerja pun mengikut SOP. Dan terhad, macam-macam terhad waktu sekarang ni kan. So minta kerjasama ya. InsyaAllah esok dapat domain dan website dah boleh guna. Itu tujuan dia. Untuk nak guna website esok. Tujuan dia yang tu ya. Untuk nak guna website esok. Tapi ada juga yang pesan kat saya tadi. Petang ni ada meeting ataupun ada jumpa klien. It's okay. Boleh tengok rakaman. Tapi nanti saya akan update lah dalam WhatsApp group supaya register bagi settle juga. Supaya esok dah okey lah. Kita tak kelang kabut lah. Dah boleh guna, dah boleh edit, dah boleh ikut practical hands-on. Alright. So, ini penting sebelum kita buat Facebook, kena faham yang ni dulu. Sebab saya kesian dekat peserta-peserta yang sebelum-sebelum ni, yang mana yang dia on and off kelas, dan dia tak tengok balik rakaman dekat Facebook Live kan. Dia tak tengok balik. Jadi dia terlepas banyak benda. Antara benda yang paling penting kena tahu benda ni. Apa tu? Sebab iklan kena reject. Ni. Yang ni kena faham. Iklan kena reject ni, bila kita buat setting iklan Facebook ad, sorry. Dia tak terus keluar terus. Dia akan tapis dulu. Nanti dia akan bagi keputusan. Reject ataupun approve. Okay? Kalau reject, jangan marah dia. Tengok balik apa yang salah tu. Okey, masalah Facebook ialah siapa yang tak biasa ni mungkin akan naik angin sikit. Masalah Facebook ialah dia tak bagi tahu secara spesifik apa kita salah. Jadi, apa nak buat? Kalau tanya saya, ikut pengalaman, kita kena agak-agak lah apa yang salah ni ya. Nak agak-agak tu, kita kena tahu apa benda-benda yang Facebook larang. Satu, servis produk 18SX. Ada orang kata, cikgu, saya tengok ramai je ubat kuat lelaki lah, apalah dalam Facebook ad tu. Betul. Tapi, dia tak sebut pun benda-benda tu. Dia tak sebut. Dia cuma kata, produk ni bagus, saya dah try dah. Dan saya dengan suami isteri kembali macam dengan dulu. Dah, cukup. Orang yang faham lah. Orang tak faham dia. Kenapa ya? Kenapa? Ada orang yang tak faham macam tu. Habis biar dia seorang lah fikir dekat dia kan. Tapi majoriti orang akan faham lah. Yang ni. Yang ni. Yang tu. Faham tak? Dia tak boleh direct sebut. Ini ada peserta sebelum ni dia kena reject banyak kali tau. Jadi dia dah bosan. Saya kata okey macam ni. Hantar kat saya apa yang poster tu. Poster ke video? Dia kata poster. Okey, tak boleh hantar kat saya. Bila hantar, saya tengok, alamak, memang dah kena reject. Sebab dia buat produk dalaman wanita. Tu nombor 2, dalaman wanita. Tak boleh produk dalaman wanita ni, faham-faham je lah ya. Produk dalaman wanita lah. Apa-apa yang kena mengena dengan wanita ni, Facebook ad, dia cukup jaga sensitivity tu. Dia cukup jaga. Sebab apa? Sebab customer dia seluruh negara. So, ada benda-benda yang sensitif yang dia perlu jaga. Kita rasa, apa sahaja okey lah, memang betul pun. Contoh kan. Tapi tak. Nilaian Facebook macam lain. Faham ya? Kena faham di sudut orang lain. Jangan faham di sudut kita sebagai pemilik produk. Faham di sudut orang lain. So, servis ataupun produk yang 18SX yang nampak sangat seksual, dia tak bagi. Kalau nak juga ikut nasib,
tengok kepada bahan iklan. Kalau tak berapa nak jelas sangat, it's okay. Selalunya dia akan approve. Masalah dalaman wanita. Macam dengan iklan TV. Bayangkan, kalau iklan TV pun akan reject. Kalau terlalu direct to the point, iklan TV pun akan reject. Ya? Contoh, tuala wanita, contoh kan. Tuala wanita. Dia tak direct. Dalam iklan. TV kan. Tengok iklan TV tu sebagai satu pedoman. Dia tak direct. Macam tu lah. Dia menjaga sensitiviti orang. So, berpotensi senjata api ni bukan sahaja senjata tau, tapi berpotensi senjata. Contoh, kita beli, kita nak iklan, dekat Thailand ada jual sebiji macam pistol, tapi dia bukan pistol, dia lighter. Kita nak jual benda tu. Itu berpotensi senjata. Mana boleh buat apa, yang tu kan lighter je. Tak payah buat apa-apa, tunjuk kat orang aja. Tunjuk aja macam tu. Orang dah takut dah. Sebab orang ingat itu pistol betul. Itu berpotensi senjata. Jenis-jenis berpotensi, tak semestinya senjata. Berpotensi. Tembakau dadah ni memang confirm lah tak boleh. Gambar before and after ramai orang tak tahu. Kata Facebook, Insta memang pantang bab-bab ni. Post tak apa. Tapi ad tak boleh. Kalau anda nampak dekat Facebook dekat Facebook, itu ialah post. Ataupun Insta, itu ialah post. Sebelum Nindya kau gemuk. Kan? Selepas, slim. Kan? Contoh kan? Facebook tak bagi. Sebelum, jerawat banyak. Selepas, licinnya. Facebook tak bagi. Apa sahaja yang berkaitan dengan gambar before and after, Facebook ad tak bagi. Kalau post dia tak kontrol. Post lah apa pun akan keluar lah. Kan? Post pun apa pun. Tapi ingatlah, kalau post, siapa yang nampak je. Kan? Tu berbalik kepada yang kita sebut tadi. Gambar negatif, hina, sensitif, semua ni tak bagi. Antara orang tak perasan kata sensitif, ialah orang gemuk. Saya tak sensitif. Orang katalah gemuk ke apa ke. Saya memang gemuk pun. Saya tak sensitif sangat. Bab tu saya tak sensitif. Tapi janganlah teruk-teruk sangat. Ada member saya seorang bila jumpa saya. Yasir. Orang Kedah. Hang lah ni gemuk lah. Gemuknya. Daripada tak sensitif tadi, kita rasa sedih. Lepas tu bertukar menjadi geram. Lepas tu tengok-tengok dia. Dia ni lagi. Aku masuk dalam poket pun tahu. Kan? Sebab apa? Dia kan teruk sangat. Tapi ada orang yang sensitif. Contohnya, ini bukan saja gambar tau. Ini termasuk perkataan. Anda gemuk, nak kurus. Memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Tapi sebenarnya itu yang efektif pun. Kalau tanya saya pun, saya, ya ke? Macam tu lah. Tapi ada orang yang rasa itu ialah menghina. Itu benda yang sensitif. So tak boleh. Overclaim macam mana? Overclaim antaranya ialah confirm gebu. Ini tak boleh. Itu overclaim. Ini pun yang Facebook tidak akan lulus iklan kita ya. Overclaim yang berlebih-lebih. Termasuklah nak gebu, nak cantik. Kalau Facebook ad dia reject. Tapi tak tahulah, kadang-kadang dia lepas ke apa tak tahulah. Kalau nak ikut kepada dia punya rules and regulation, dia akan reject. Itu dianggap sebagai overclaim. Produk tiruan. Ada orang tak perasan dia jual produk tiruan ikut suka hati je. Kan? Produk tiruan ni biasanya orang jual tak sedarlah. Contohnya yang benda-benda yang biasa. Macam dulu, kalau dulu sukan berkaitan dengan sukan. Adidas, Nike, apa jenis-jenis yang macam tu. Tapi macam trending sekarang ni, dia orang jual apa ni macam dengan bag-bag kan. Bag-bag apa ni macam dengan Coach. Apa lagi naik sikit lagi, apa LV ke ataupun Hermes jarang sangat kot sebab orang pun jarang kenal kan. Apa nama lagi bag-bag yang sedia ada tu lah kat pasaran tu yang fake. Itu sebenarnya tak bagi, tapi dalam FB ad, kalau Insta dalam post tu memang ada, memang boleh. Tapi jangan terkejut kalau tiba-tiba sampai satu hari kita punya page tu di block. Ada orang pernah kena.
Bila jadi tu? Bila dah ramai orang follow. dah ramai orang follow, dah lah buat lama dah benda ni, tiba-tiba kena block. Dan masa tu lah ramai pembeli. Memang geram tu. Memang ada dah pernah orang jadi macam tu. Okey, page baru create. Ni pun masalah juga ni. Baru create, kita buat Facebook ad. Maksud baru create ialah kita belum post apa-apa lagi, kita belum buat apa-apa lagi. At least post apa-apa, aktifkan dia dulu, type apa dulu, post kejap, dalam sekejap aja 2-3 hari ke, insya-Allah dah okey. Pasal apa page baru create dia dia block, dia reject iklan kita. Kita tak nampak sebab, tapi dia orang lebih berpengalaman, dia orang tahu. Antara sebab page baru create ni buat Facebook ialah scammer. Macam mana dia tahu scammer? Senang aja. Baru tak boleh tengok history. Dia tak boleh tengok apa-apa yang di ke belakang. Okey, ini kemungkinan scammer. Okey, block dulu. Itu cara dia. So mungkin kalau kita hantar lagi, nanti dia check lagi semua, kita boleh hantar lagi walaupun reject, kita boleh send lagi request. Boleh send pula untuk nak cakap dengan dia punya customer service yang suruh dia nilai balik. Yang selalu kena macam ni, bukan Facebook page yang baru lah, yang selalu kena bab-bab macam ni, kalau ikut pengalaman saya dalam peserta-peserta yang lepas, ialah yang menjual insurance. Dia anggap macam dengan scammer. Dia tengok iklan-iklan tu macam dengan dapat yang ni, RM, dapat pendapatan ni, dia anggap itu macam dengan scammer. Kan? Dia block dulu. Tapi kalau kita request untuk nak ni, dia nilai balik, dia faham betul-betul, okey, dia akan lepas. Itu tak apa tu. Tapi kalau yang dalam atas-atas ni, yang ni dah serius, tak boleh. Logo Insta, logo IG, logo IG Insta sama lah ya. Logo Facebook, kalau ada, dia tak bagi. Dia tak akan lepas. Sebab apa? Sebab dia anggap macam dengan, dia takut orang rasa kalau kita post ada logo dia, dia anggap macam dengan dia menyokong produk kita. Dia tak nak. So jangan letak benda-benda ni. Copy paste sama juga Copy paste orang punya iklan, kita buat iklan kita. Copy paste. Tak bagi. At least copywriting tu tak boleh copy paste. Kadang-kadang ada satu syarikat, dia keluarkan design pamphlet. Design pamphlet ni diguna oleh semua dia punya marketing. Orang yang nak marketkan produk dia kan. Yang tu pun kena ubah copywriting. Kalau tidak, kemungkinan akan kena block. Copy paste. Dalam Shopee pun sama juga benda ni. Copy paste. Tu. Copywriting lah kita panggil kan. Ayat apa orang kata? Ayat jual ni. Kan? Yang tu. Copywriting tu. Tak boleh copy paste. Tax lebih. Kalau dulu dia tetapkan 20 ke 25% sahaja tax. Tapi sekarang ni tak semestinya. Tetapi tetap. Kalau tax lebih berbanding gambar, dia akan reject. Terlalu banyak tax dalam poster, dia akan reject. Dia banyak poster tu gambar, word, ambil yang key point saja, tak boleh banyak-banyak. Kalau banyak word, dia akan reject. Ini antara 12. Berapa ni? 3, 6, 9, 12 sebab. Sebab apa kita punya Facebook ad kena reject. Kita kena faham dulu yang ni. Alright? So kalau post tak apa. Kalau post is okay. Post je lah. Dia tak akan reject post. Post je lah. Dia tak akan tapis post kita. Yang ditapis ialah Facebook ad. Cik Alif kata ni, ya member saya tadi tu kot, boh sekali je. Tak betul. Member tu kan. Ya betul ada member saya macam tu. Gemuknya. Lama tak jumpa. You dulu last sekali kan. Kena. Tapi saya okey je. Okay. Alright. Kadang-kadang sedih juga. Siapa lah gemuk. Tu sebab tu saya malas tengok cermin. Okay. Alright. Okay. Ni. Okay. Yang ni benda-benda yang apa ni kita keseluruhan yang kita belajar. Ini tinggal dulu. Kita stop dekat sini. Dekat Facebook ad ni. Okay. Setakat sekarang ada persoalan berkaitan dengan Facebook.
Facebook dengan Insta sama, dan kaedah untuk nak buat ad, kita buat dekat Facebook ad, kita boleh merangkumi semua. Facebook ad, Insta ad, IG ad dan juga Messenger ad. Dia termasuk semua sekali dalam Facebook ad. Sekali. Okay. Satu lagi, kalau Insta, kalau kita post kat bawah tu, kalau guna professional, Instagram business ataupun Instagram professional, kat bawah tu boleh promote this post. Itu pun ad juga. Yang tu pun tak payah setting banyak-banyak tu. Klik yang tu dan ikut arahan je. Tapi yang technical sikit ialah Facebook ad setting. Kalau belajar Facebook ad setting, kejap lagi kita dah boleh merangkumi semua tu lah. Dah settle lah bab ad, social media ad tu. Cuma yang tak settle lagi, Google ad. Google ad esok. Google ad esok. Dia satu benda yang lain. Facebook ad kena faham ya. Facebook ad, Instagram ad, Messenger ad. Sebab itu kadang-kadang, tuan-tuan saya tak pasti pernah dapat ke tak. Tiba-tiba orang yang kita tak kenal, tiba-tiba dapat dalam Messenger kita tu iklan. Itu berbayar tu. Dia guna Facebook ad. Okay? Dia guna Facebook ad. Dan kena faham, Facebook, Insta dan Messenger ad ni, kita bagaikan pergi tabur, kita suruh Facebook tabur flyers kat orang. Macam tu lah. Tapi bukanlah flyers. Ini dalam konteks ni, Facebook, Insta dan juga Messenger tu kan dah ada pengikut dia kan. Pengguna dia. Dia bagi kat semua orang tu lah. Umpamanya suruh dia orang tabur flyers lah. Cuma flyers tu mungkin berbentuk poster, mungkin berbentuk video. Keberkesanannya bergantung kepada input yang kita bagi. Tapi tanya saya masih lagi 300% sokong kalau video, walaupun video tu tak cantik. Walaupun video tu ambil dengan handphone dan tak nampak profesional, tak apa. Sebab keberkesanan dia memang dijamin. Percayalah cakap pakcik. Okey. Apa ada soalan ni? Kita ada yang kata FB ad tak relevan. Membazir duit. Yang ni saya dah bagi tahu dah tadi. Membazir duit ataupun tidak bergantung kepada satu, apa yang kita buat iklan tu. Sama ada poster ataupun video. Kalau poster, kalau saya lah, tanya saya, yes, bazir duit. Kalau video, no. Tapi tengok dulu. Apa dia? Satu benda lagi. Iaitu, berapa ringgit kita gunakan untuk iklan tu, durasi dia berapa, dan location dia macam mana, target dia siapa. Bergantung juga yang tu. Sebab tu saya kata awal-awal tadi, kalau orang kata Facebook ad tak relevan, itu maksudnya bukan Facebook ad tak relevan. Facebook ad dah naik tinggi ke gunung. Kita baru kat bawah-bawah. Kita rasa tak relevan ataupun orang kata tak berkesan sebab apa? Sebab dia tak mengikut perkembangan yang kat gunung tadi. Perkembangan kat gunung tu apa? Pengguna sangat ramai. Jadi sekarang bukan pengguna Facebook tau. Pengguna Facebook ad ni sangat ramai. So kita kena berlawan dengan dia orang. Contoh macam dengan Google Ad. Google Ad kaedah dia begini. Kita bagi keyword yang berkaitan dengan kita punya, saya bagi contoh esok akan belajar lebih dalam lagi nah. Kita bagi keyword. Yang paling penting dalam Facebook ad, Google Ad ialah keyword. Kita bisnes apa? Production house. Apa keyword yang berkaitan dengan kita punya bisnes tu? Production, film, drama, apa lagi telemovie, apa lagi video klip, apa sahaja keyword yang ada kaitan dengan kita punya bisnes tadi. Okay? Kita kena masukkan. Kita kena type masukkan. Keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5. Bila kita masukkan keyword, Google Ad akan generate dia punya database. Dia akan keluarkan satu statistik. Dia bagi tahu. Okey, ikut kepada keyword anda, ini ialah jumlah yang sesuai untuk iklan anda. Iaitu 1,000 ke 2,000 ringgit sebulan. Contoh kalau kita jadikan dia sebagai hari, berapa ringgit lah sehari kan. Tapi yang ni dia akan bagi kepada bulan.
Okey, 1,000 ke 1,500 lah katakan. 1,000 ke 1,500 ringgit sebulan. Boleh tak kita tak nak bayar 1,000 ke 1,500, kita nak bayar bawah daripada 1,000? Boleh? Boleh. Boleh tak kita bayar lebih daripada 1,500? Boleh. Kalau kita bayar kurang daripada 1,000, keberangkalian dalam dalam Google punya page nanti, kita tak akan berada di atas sekali. Kalau ramai kita punya servis yang sama, bisnes yang sama, guna Google Ad, kita berlawan dengan dia orang di location yang sama, mungkin kita dah pergi ke page yang kedua. Orang-orang yang bayar ikut yang tadi itu akan berada ke atas. Clear ya? Kalau kita pergi terus, 1,000 ke 1,500, tak apa, kita bayar 2,000. Yang tu memang garanti lah. Kita di chart yang atas dalam statistik, kita yang duduk atas sekali. Clear ya? Itu sikap Google Ad. Kalau kita kata mata duitan, yes lah. Mata duitan. Yes juga lah. Itu Google Ad. Faham ya? Clear. Okay. Google Ad, dia bukan pergi bagi flyers ke orang macam Facebook. No. Dia macam billboard. Billboard. Orang, contoh ya, turun airport, keluar airport, nampak billboard. DG. Kita akan anggap, yang ni lah yang bagusnya di sini. Kita akan anggap macam tu. Kalau pergi negara lain pun kan. Katalah kita pergi umrah lah katakan. Kan? Pergi umrah ya, pergi Mekah ya. Turun airport, keluar daripada airport, dia nak nampak line telefon, tune talk. Contoh kan. Tune talk di sini bagus ya. Contoh, itu impression kita bila nampak billboard. Sama dengan Google. Orang masuk dalam Google, orang search hotel termurah, keluar yang mana yang atas tu, customer, pengguna akan anggap itulah yang terbagus bila dicadang oleh Google. Sebenarnya tak semestinya pun. Itu berbayar. Ya? Itu ialah apa yang Google Ad buat. Dia tempat orang pergi cari, dia akan cadangkan. Ataupun kalau saya buat contoh lain, Google ni macam dengan kaunter pertanyaan. Dia duduk, dia tunggu. Orang datang ke kaunter pertanyaan, cik, kat sini mana kedai baju yang bagus? Okey. Dia tengok sini, kalau ada iklan, dia akan tunjuk, okey, kedai baju yang bagus ialah tingkat 1, kedai nombor 2. Sebab apa? Sebab dia bayar untuk servis nak bagi customer service tu bagi tahu dekat pelanggan. Kalau dia tak bayar, tetap ada senarai dia kat tepi tu. Tapi customer tu kenalah pergi kat directory tu cari sendiri. Macam tu lah kaedah ada Google. Google kalau kita pergi tanya counter tu apa? Google search tu lah. Google search tu kita tanya dia. Kan? Google sama dengan macam tadi. Dia akan bagi tahu siapa yang bayar dia tu, dia akan bagi tahu. Selain daripada bayar, yang selalu orang pergi. Dia akan bagi tahu. Yang selalu orang pergi tu apa? Macam saya tunjuk tadi lah. Yang selalu orang share, yang dah lama orang cari dia. Yang tu bergantung kepada SEO. Alright? Okay. Kita nak guna Facebook page ni untuk apa? Okay. Untuk nak promotekan kita punya produk. Untuk nak promotekan kita punya website. Untuk nak promotekan kita punya servis. Nak bagi orang tahu. Contoh. Fotografer. Contoh. Kita ambil fotografi. Kita ambil gambar kan. Apa produk kita? Produk kita ialah servis. Apa servis kita? Ambil gambar. Gambar apa? Dalam hal ni, jangan kata semua boleh. Dalam hal ni, kita kena cari satu. Kita kena cari satu. Yang mana yang ramai orang cari. Kita boleh tak ambil gambar majlis corporate? Boleh. Tapi ikut pengalaman kita, mana orang cari lebih ramai? Corporate ke orang kahwin? Contohlah kalau kita buat servis yang sama lah kan. Orang kahwin. Okey, kita pergi ke orang kahwin untuk buat Facebook page. Macam tu, kita kena cari satu. Sebab nak buat iklan satu-satu, kita jangan iklan semua. Kita iklan satu, dapat customer, baru kita bagi tahu apa yang lain. Untuk nak cari yang first timer ni, kita kena bagi satu produk dulu.
Jangan bagi dia pening kepala. Jangan bagi pilihan kat dia. Promotekan apa yang salah satu daripada servis kita tu. Itulah sebab kita nak guna Facebook Ad. Macam saya kata tadi, kalau kalau kita post dia kat Facebook, yang nampak 5% dia daripada orang dalam Facebook kita. Bukan semua orang. Orang dalam Facebook kita. Tapi kalau guna Facebook Ad ikut suka hati kita nak berapa, di mana siapa saja ikut berapa kita bayar. Yang itulah contoh dia. Sama dengan flyers. Dia sama dengan cetak flyers dan edar. Kita bagi je arahan dekat orang budak flyers tu. Sekarang ada 10,000 flyers, kau edar kat taman ni, dia akan buat. Itulah Facebook. Dia akan ikut arahan kita. Macam itulah. Maknanya, kita promote laman web kita ke produk. Mana-mana pun boleh. Laman web boleh, produk pun boleh. Kalau produk, dia akan pergi. Kita boleh juga set ke laman web kita. Kalau laman web, boleh juga kita promotekan laman web kita. Sebab laman web kita pun ialah kandungannya ialah produk. Ya? Kalau kita promotekan produk kita dan linkkan dia ke website kita, maksudnya daripada dia tahu produk tadi, sekarang dia dah tahu 10 lagi produk kita. Dua-dua. Dia serampang yang banyak mata. Ikut kita, cara kita nak guna. Okay, clear kat situ ya? Itulah guna IG Ad, Messenger Ad dan Facebook Ad. Dia akan bagi ke orang maklumat tentang kita buat yang kita buat iklan tadi. Ada orang tak menjual, ada orang nak likers. Contoh yang mana yang relevan, yang selalu kita nampak, yang selalu nampak lah saya tengok. Ustaz David Liu selalu buat yang tu. Follow, contoh kan. Dia tak jual apa. Bawah tu follow je. Itu sebenarnya berbayar. Facebook Ad. Itu menggunakan Facebook Ad. Sebab apa? Sebab dia nak orang follow dia ramai. Dan daripada situ dapat apa? Dapat macam-macam lagi. Dapat macam-macam. Orang tengok live dia, orang share, orang tengok ke Facebook channel dia. Daripada situ dia dapat generate income. Daripada income tu pula dia buat lagi marketing untuk Facebook Ad. Di situ juga dia generate untuk buat kerja-kerja dia, contoh aja kan. Daripada situ dia pusing macam tu. Tapi dia tak jual kat situ. Dia tak jual apa-apa. Tapi ada tak dia jual produk? Ada. Banyak produk dia jual. Ada dia jual restoran? Ada. Bukan jual restoran. Dia ada restoran. Dia ada kedai runcit? Ada kan. Dia baru buka kedai runcit. Banyaklah kedai runcit dia buka. Tapi semua tu ada dia buat Facebook Ad? Tak. Dia buat Facebook Ad untuk apa? Untuk orang follow dia. Tapi bila untuk orang dah follow, orang akan tahu lebih daripada tu. Sama macam kita. Tapi kita tak buat untuk orang follow. Kita buat untuk orang mungkin beli terus produk ataupun pergi ke website kita. Bergantung kepada apa yang kita nak sekarang ni. Ini bergantung. Clear ya? Okey, ada soalan tak? Kita berehat 10 minit. Sebelum tu ada soalan ke tak berkaitan dengan tadi? Bila kita masuk 3.40 nanti. Kita masuk 3.40. Kita terus buat ke setting page. Lepas tu setting page Facebook page ya, sekejap je yang tu. Lepas tu kita buat Facebook Ad. Facebook Ad esok ada sesi lagi, tengok sekejap. Facebook Ad esok ada sesi lagi. Esok pun sempat. Cuma kalau yang penting sekali saya nak bagi tahu copywriting tu. Copywriting saya nak habiskan hari ni. Sebab besok untuk Facebook Ad, Cikgu Suzaidi pun boleh cover untuk Facebook Ad. Tapi untuk copywriting power, copywriting yang berkesan, yang tu saya nak kena bagi tahu hari ni. Sebab nanti takut tak sempat untuk esok. Esok kita fokus dekat macam mana nak setting, nak buat dia. Okay? Ada soalan apa nak tanya? Boleh tanya sekarang. Sila-sila sebelum kita rehat. Ada soalan nak tanya ke? Sila-sila tanya. Tak ada ke? Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, boleh kita off 10 minit? Lebih kurang? Sampai 3.40 kita masuk balik, boleh? Okey ya? Okey. Oh, letih semua ni. Tak larat tanya, cikgu tak larat. Okey, kita off 10 minit. 3.40 kita masuk balik. Saya tak offkan session ni, saya biar aja. Cuma dekat Facebook
live, saya offkan dan saya akan start balik recording nanti bila kita 3.40 nanti. Sebab kalau tunggu 10 minit tu buang masa je kan. Nanti susah pula nak tengok rakaman tu. Okay. Nanti pesan kat saya tu kalau saya lupa nanti rekod. Okay, jumpa lagi kejap lagi 3.40. Terima kasih. Assalamualaikum, salam bahagia. Jangan lupa 10 minit lagi kita ke udara balik. Last session untuk hari ni. Bye-bye. Jumpa lagi insyaAllah kejap lagi.